Rabbi yasir 'alaika yasir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Syari kerana sudi bersama-sama dengan Gema Nur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Yang saya hormati Sahabat Takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Puan Haji Rosniati binti Mansur, yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah duduk di dalam halaqah ilmu. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis dan juga yang dihormati semua yang hadir di dalam kalian ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka semuanya insyaAllah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu sehingga ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat, masih memberi kita peluang untuk kita duduk dalam majlis ilmu dan juga peluang untuk berada di taman-taman syurga. Oleh itu kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya dan juga kita kena menzahirkan kesyukuran itu dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga kita tunaikan setiap hak tersebut pada tempatnya. Ini tunaikan hak bagi setiap nikmat tersebut. Jadi pada petang ini kita sambung muzakarah kita daripada masih lagi hadis yang ke-19 mengenai sabar. Inna nasra ma'as sabri. Itu sebelum ini kita dah beritahu ada beberapa perkara yang mana jenis-jenis sabar. Caranya
Sebelum ni kita sebut sabar dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, sabar dalam kesusahan, dan juga sabar terhadap kesakitan yang dilakukan oleh makhluk. Jadi pada petang ini kita sambung lagi, ada beberapa jenis sabar lagi yang disebutkan oleh syarih, oleh yang orang yang mensyarahkan kitab ini dalam kitab Al-Wafi ini. Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan sabar. Dan yang seterusnya ialah sabar dalam medan dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Maksudnya dalam kita melaksanakan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam kita mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh manusia berbuat kebaikan dan melarang, menegah manusia daripada melakukan kemungkaran, maka perlu ada sifat sabar. Seperti mana dalam surah Al-Asr disebutkan, dalam surah Al-Asr disebutkan dalam kita nak berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan sabar. Maknanya nak menyampaikan kebenaran, nak membawa manusia kepada agama, nak bawa manusia kepada kebaikan, maka perlu dilaksanakan dengan sifat sabar. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah kepada Rasulnya, dan baginda sallallahu alaihi wasallam mewasiatkannya kepada para cendekiawan dan para sahabat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang perintahkan untuk kita bersabar dalam dakwah, bersabar dalam nak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Taala sendiri sebut dalam Quran pada banyak tempat. Dalam nak melaksanakan kewajipan, nak melaksanakan dakwah pun kena ada sabar. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan perkara tersebut. Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan bahawa supaya banyakkan, bawa sifat sabar dalam usaha dakwah ini kepada para cendekiawan, pada orang-orang yang cerdik pandai, pada orang-orang yang nak bawa manusia kepada Allah Taala, dan juga kepada para sahabat umumnya pada ketika itu. Dalam nak menyampaikan dakwah kena ada sifat sabar. Dan sebab apa? Dalam nak melaksanakan kewajipan kita kena sabar, dan menyuruh orang buat kewajipan pun kena sabar. Seperti mana dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu bersolat dan hendaklah kamu tekun bersabar dalam menunaikan. Ini kat sini perintah untuk sembahyang. Perintahkan ahli keluarga untuk sembahyang. Ini perintah Allah Taala supaya kita orang tua ataupun orang yang ada anak-anak, ataupun orang lelaki kepada isteri dan anak-anaknya, maka Allah Taala perintah suruh sembahyang. Perintah sembahyang ni Allah Taala perintah supaya orang yang ada kuasa dalam sesuatu organisasi, seperti mana ayah dalam keluarga tu suruh anak dia solat, suami suruh isteri solat. Allah Taala perintah wa'mur ahlaka bis-salah. Hendaklah kamu memerintahkan ahli keluargamu untuk menunaikan solat. Ini dakwah, ajak ahli keluarga untuk melaksanakan perintah Allah. Ajak ahli keluarga untuk menunaikan kewajipan. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah kamu tekun bersabar menunaikannya. Maksudnya istabir ni dia sebenarnya daripada lafaz sabara juga. Tetapi dalam kaedah, dalam khawasul abwab, sabar, sabura ataupun sabara, maka dia memberi makna sabar. Makna sabar secara umum.
Tetapi apabila dibawa kepada lafaz istabir. Istabir. Ini daripada lafaz bab isti'al. Asalnya isti'al. Istabir. Oleh kerana sad itu adalah huruf tebal, huruf yang huruf isti'ala, maka untuk memudahkan menyebutnya, maka ta tadi ditukar kepada ta. Dia ada dalam kaedah nahwu, ada kaedah saraf lah. Wastabir. Maka bila kita bawa kepada wastabir, maka dia memberi makna sabar dengan penuh kekuatan. Maknanya lebih sabar dia lebih kuat. Tekun. Sebab tu diterjemahkan, hendaklah kamu tekun bersabar. Seperti mana dalam bab dalam lafaz yang lain. Contoh sami'a. Sami'a sudah mendengar. Bila kata istama'a, maknanya memberi tumpuan dalam mendengar. Maknanya mendengar dengan bersungguh-sungguh. Maknanya dia ada makna lebih. Dia ada makna lebih. Maknanya dalam nak melaksanakan perintah. Dalam nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala perlu ada sabar. Dan dalam nak melaksanakan dalam melaksanakan dakwah juga perlu ada sabar. Dakwah orang kepada semayang, maka dipersuruh juga sabar. Mana sabar dalam solat dan sabar dalam mengajak ahli keluarga bersolat. Mana cara yang paling baik adalah dengan ajak solat, maka mereka akan lihat dengan kita kerjakan solat. Mana cara nak betul? Orang yang nak menyuruh orang semayang, maka dia sendiri kena tunjuk cara semayang. Dia kena kerjakan semayang. Sebab tu penting untuk kita bila kita perintah ahli keluarga kita solat, maka kita juga kena kerjakan solat tersebut. Maka mereka akan tengok, mereka sendiri akan lihat kita tekun mengerjakan sembahyang, maka mereka juga akan ikut. Bila kita suruh, macam kita perintah untuk buat satu benda, perintah untuk ajak kepada satu perkara. Tapi bila dia akan tengok orang yang ngajak ni, dia buat ke tak. Bila buat, baru dia ikut. Sebab tu kalau kita jadi sebagai ketua keluarga, maka ibu bapa, maka kalau kita nak anak kita ikut kita punya cakap, maka kita kena tunjuk, kita kena buat, barulah mereka akan ikut. Kalau setakat kita suruh je, kita sendiri tak buat, maka mereka lihat perbuatan kita, mereka lihat perilaku kita. Kalau kita suruh tapi dia tak nampak kita buat, macam mana mereka nak ikut. Jadi nak ajar, ayat ni nak ajar kita supaya apa? Supaya jangan lupa dalam nak melaksanakan ibadat, jangan kita lupa keluarga kita. Sebab Allah Ta'ala perintah wa'mur ahlaka bis-salah. Bukan kamu saja yang solat, bahkan kamu kena ajak ahli keluarga kamu solat. Ajak keluarga kita dalam melaksanakan ibadat. Jangan lupa keluarga kita dalam buat ibadat. Itu juga nak hampir Ramadan ini sama juga. Maknanya jangan kita je nak bolot. Bahkan kita kena usaha juga, kita kena ajak juga ahli keluarga kita sama-sama dapat pahala yang berganda dalam bulan Ramadan. Maknanya terbaik ialah kita buat ibadat tersebut bersama dengan keluarga. Contoh kalau kata setiap hari tu semayang tarawih dekat masjid, kalau dia dapat bawa ahli keluarga dia datang masjid semayang tarawih, bawa. Tapi kalau dia tak mampu nak bawa, sekali-sekala dia bawa tarawih dekat rumah, jadi imam tarawih dekat rumah. Ini tak, kalau dia didik anak-anak dia supaya melaksanakan solat. Didik anak-anak dia melaksanakan solat. Jangan kita saja buat ibadat tapi ahli keluarga kita tak buat. Yang tu bukan kita yang saja yang, kalau kita tak suruh mereka buat ibadat, tak suruh mereka melaksanakan kewajipan, nanti di akhirat mereka akan tuntut kita. Bapak dia pergi semayang masjid, tak pernah ajar dia pun semayang, tak pernah bawa dia pun semayang.
isteri juga dia akan saling di akhirat dia akan menuntut. Kalau kita tak ajak ni. Kalau kita buat tapi kita tak didik mereka untuk buat. Maka mereka akan tuntut di hari akhirat. Oleh kerana tu kita kena perintah mereka melaksanakan ibadat, perintah mereka untuk buat kewajipan dan dalam nak supaya mereka tu dapat datang kepada kewajipan tersebut, maka kita perlu sabar dalam mendidik mereka. Sabar dalam kita memerintahkan mereka itu, kita ajak mereka itu buat kebaikan, kadang-kadang kita sabar. Jangan terlalu drastik, maka mereka takkan mampu untuk ikut. Ini dibawa sikit supaya biasa mereka dah biasa, nanti mereka akan buat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur bil ma'ruf. Hendaklah kamu menyuruh melakukan kebaikan, suruhlah buat kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Maksudnya, dalam kita melaksanakan dakwah, pasti akan ada cabaran-cabaran dia. Nak suruh orang buat baik, nak larang orang daripada melakukan kemungkaran, maka pasti akan ada cabaran dia, dan hendaklah kita bersabar atas cabaran tersebut. Kadang-kadang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah, ketika mana dakwah ke Taif, mereka orang Taif pada ketika itu tak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka halau Nabi sallallahu alaihi wasallam, lempar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Sehingga malaikat datang tawarkan kepada baginda untuk lagakan gunung yang berada di antara Taif tersebut, yang berada di tepi Taif tadi. Nak lagakan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam diri baginda ada sifat sabar, dan Nabi maafkan mereka, dan Nabi doakan hidayat untuk mereka. Mana nak begitu? Kita dalam buat dakwah, dalam kita ajak manusia kepada kebaikan, cegah manusia daripada kemungkaran, maka kena ada sabar. Sabar terhadap apa yang menimpa. Kalau pergi dakwah satu rumah, pernah lah satu pengalaman lah, pernah pergi di satu tempat masa saya belajar dulu, pergi satu tempat tu lah, di satu rumah, dia cakap dia, mana kita pergi nak ajak dia pergi masjid, lepas tu dia keluar, dia bawa parang. Kau datang dari rumah aku ketuk dengan parang. Jadi maknanya benda tu sebagai satu cabaran. Mana dakwah ni mana kat situ bawa ancaman lah, tak pernah lagi kena. Maknanya dia, bila kita nak buat kebaikan, mesti akan ada halangan-halangan dia. Dan halangan itulah yang menunjukkan, dan halangan itulah yang kita kena sabar. Dengan sebab kita sabar, dan Allah Ta'ala akan bagi hidayah. Satu hidayah untuk diri kita tu pasti bila kita sabar. Dan hidayah untuk orang lain tu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, dalam buat dakwah, dalam mengajak manusia pada kebaikan, sabar itu adalah satu perkara yang sangat penting yang kena ada dalam diri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahjuruhum hajran jamila. Wahjuruhum hajran jamila. Ini daripada ayatnya yang sempurna ialah ber'ala ma yaquluna wahjuruhum hajran jamila. Bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka, dan jauhkanlah diri kamu daripada mereka dengan cara yang baik.
Maksudnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW bersabar dengan apa yang dikatakan oleh kaum baginda SAW yang menentang dakwah baginda SAW. Maka mereka kata macam-macam pada baginda. Mereka kata baginda berdusta, mereka kutuk baginda, tohmah baginda dan sebagainya. Kata Nabi sahir, kahin, tukang tilik lah, ahli sihir lah dan sebagainya. Macam-macam ejekan, macam-macam perkara buruk berlaku pada baginda SAW. Macam-macam benda yang menyakitkan telinga didengar oleh baginda SAW. Maka Allah Ta'ala perintahkan, wasbir ala ma yaqulun, sabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Kerana apa? Kerana bila orang kata kita macam-macam, mana satu benda bukan mudah untuk kita dengar, untuk kita tadah telinga dengar kata-kata yang dengar, mendengar tanpa buat apa-apa. Orang kata buruk, orang kutuk kita, orang kata kita penipu, orang kata kita kita ni tunjuk baik, orang kata kita riak lah apa semua, orang kata kita macam bagus. Mana benda-benda macam ni kita dengar, mana bukan mudah kalau dengar tahan tanpa buat apa. Kalau orang cakap buruk kat kita, biasanya kita akan rasa sepanjang hari kita akan teringat. Ini ada orang tuduh kita buat satu benda yang kata sesuatu yang kita tak kata. Orang kata kita ni cakap sekian. Kita tak kata benda tu. Orang tuduh kita buat satu benda yang kita tak buat. Orang tuduh kita macam-macam benda. Maka nak tahan benda tu, benda yang susah. Tapi kalau dia sabar atas perkara tu, maka dia bila dia tahan, sebagaimana Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi hati yang seluas lautan pada baginda SAW. Baginda SAW tidak terasa apa-apa. Tak apa, biarlah apa manusia nak cakap, asalkan dia dah tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi itu kalau kita, apatah lagi Nabi yang hatinya senang tersentuh. Banyak kat sini kita punya ni kadang-kadang kita ni hati keras. Kalau kita buat apa pun tak dengar, tak ada apa-apa. Kalau hati orang yang hati lembut, dikata macam-macam, maka akan terasa hati tu. Mana kat sini sabar terhadap apa yang dikatakan oleh mereka, atau Allah Ta'ala perintah apa? Jauhkanlah dirimu daripada mereka dengan cara yang baik. Wahjurhum hajaran jamila. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW tinggalkan mereka. Maksud tinggalkan mereka itu adalah apa? Untuk pulaukan mereka dengan cara yang baik. Bukan tinggalkan terus, putuskan hubungan, tak. Tapi supaya apa? Supaya celaan tu tak berbuku di hati. Tinggal supaya apa? Supaya hati tu tak rasa terlalu sakit. Mana tinggalkan seketika, sebenarnya datang dakwah lagi. Nabi SAW dia bila dakwahkan manusia, maka baginda SAW bukan jumpa sekali, bahkan berkali-kali baginda SAW akan jumpa seseorang tersebut, dakwah dia kepada Islam. Jadi dalam kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka perlu kena ada sifat sabar. Semestinya lah bagi seorang da'i kepada Allah Ta'ala bersifat sabar dan sedia menanggung segala yang menimpa mereka di perjalanan dakwah. Apa sahaja yang berlaku, apa sahaja yang menimpa dirinya, mana satu orang da'i ni, dia sifat dia mesti apa? Dia mesti ada sifat hati yang seluas lautan.
Mana katalah apa-apa sekalipun, dia tak akan terkesan ke hati dia. Dia akan sabar dia tu akan tinggi sifat sabar ni. Patutnya orang yang buat dakwah ni dia kena ada sifat sabar yang meninggi, sifat sabar yang mendalam. Katalah dia apa pun, buatlah kesakitan pada diri dia, maka dia tak akan mengalah untuk melakukan dakwah. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Fasbir, hendaklah engkau bersabar wahai Muhammad. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Dan janganlah sekali-kali orang yang tidak meyakini apa yang kamu sampaikan itu menjadikan kamu rasa gelisah. Orang yang tak beriman, orang yang tak yakin dengan apa yang kamu sampaikan itu, janganlah menyebabkan kamu merasa gelisah terhadap perkara tersebut. Maknanya dalam melaksanakan dakwah ini, jangan kita ada rasa gelisah. Orang tak nak terima, biar. Orang tak nak terima, jangan kita rasa resah. Jangan kita rasa gelisah. Maknanya biarkan. Orang tak nak terima, orang kata macam-macam apa, jangan ambil hati. Sabar saja. Sabar sahaja. Sekiranya dia terlalu cepat untuk memetik hasil, nescaya dia akan mengalami kegagalan dan kerugian serta sia-sialah segala usaha yang disurahkan. Jadi dalam nak dakwah manusia kepada Allah, maka kita jangan niat untuk dapatkan hasil yang segera. Sebab apa? Dalam dakwah ini dia ada banyak perkara yang kita perlu ambil berat. Selagi mana kita tak ambil berat dengan adab-adab dalam dakwah, maka hasil itu tak akan dapat. Kita dakwah bukan nak hasil. Kita dakwah bukan nak hasil yang segera. Dakwah ini sebenarnya dia mendidik sendiri hati kita. Dia mengajar kita sebenarnya. Sekurang-kurangnya apa? Sekurang-kurangnya kalau orang tak terima dakwah kita, dia akan ada kesan pada hati. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ada sebut, dan juga dalam surah Yasin pun ada sebut, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini Allah Taala sebut kepada orang kafir. Sama sahaja, a anzartahum am lam tunzirhum. Kamu beri peringatan, kamu beri ancaman pada mereka, kamu tak beri ancaman pada mereka, orang yang Allah Taala dah tetapkan dia ni dia berada dalam kafir, dia tak akan dapat hidayah. Tapi nak bagi tahu apa? Kita walaupun hidayah itu adalah milik Allah Taala, tetapi takkan sama orang yang dengar dengan orang yang mendengar, orang yang bercakap dengan orang ini. Orang yang bercakap dia akan dapat faedah daripada percakapan dia. Lagi banyak dia dakwahkan manusia kepada Allah, lagi tambah yakin di dalam hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak dia ajak manusia kepada Allah, Allah Taala akan bagi hidayah dalam hati. Itu kesan untuk orang yang dakwah manusia kepada Allah. Kesan yang Allah Taala bagikan kepada orang yang buat amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Ta'ala akan bagi kekuatan pada dia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Maksudnya, orang, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kita dakwah. Kalau kita dakwah, bukan kita yang bagi hidayah. Kita dakwah untuk orang terima kita itu satu benda yang tak mesti. Benda tu tak semesti. Maknanya, kalau Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, dia akan dapat faedah daripada dakwah tersebut. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah pada dia, maka itu hak mutlak Allah Ta'ala. Orang yang didakwah itu tadi dia tak akan dapat apa faedah. Tetapi faedah akan dapat apabila orang tu buat dakwah.
Bila dia sampaikan dakwah dan dia jaga adab-adab dalam berdakwah, maka dia akan dapat faedah daripada dakwah. Mana kalau terlalu cepat untuk memetik hasil, kalau kita dakwah supaya orang dengar kita punya percakapan, orang ikut kita. Maka kalau niat kita tak betul, kalaulah dia dakwah, dia rasa dia punya cakap ni hebat. Orang dia cakap supaya orang ikut. Maka kalau orang tak ikut, maka dia akan kecewa. Dia akan menyebabkan kecewa. Dia akan menyebabkan kegagalan pada diri. Kita dakwah semata-mata nak tunaikan perintah Allah. Allah Ta'ala perintah amru bil ma'ruf. Wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dakwah adalah perintah Allah. Maka kita buat dakwah atas semata-mata untuk tunaikan perintah Allah. Jangan kita rasa kita dakwah merasa kita ni bagus. Dengan kita ni cakap pandai, kita boleh menyebabkan orang tertarik dengan percakapan kita, orang akan terima cakap kita. Kalau kita dakwah dengan niat yang salah, maka bila orang tak terima dakwah kita akan kecewa. Tapi sebaliknya, orang yang buat dakwah semata-mata kerana Allah, buat dakwah atas kerana itu adalah perintah Allah, maka orang terima ke, orang tak terima ke, dia tetap akan buat dakwah. Dia tak akan tinggalkan dakwah. Jadi dakwah kalau dia terlalu cepat untuk memetik hasil, maknanya dia nak hasil yang segera, maka dia akan gagal. Sebab apa? Takkan ada bila satu orang tadi dakwah dia takkan dapat hidayah tu Allah Ta'ala yang milik Allah Ta'ala. Maka kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia akan bagi hidayah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak kehendaki, maka orang tadi takkan dapat hidayah. Maka dia akan mengalami kegagalan dan kerugian. Sia-sialah segala usaha yang dicurahkan. Sebab tu dakwah kena ada sabar. Sabar itulah menyebabkan dia tak akan tinggalkan dakwah, dia akan berterusan dalam dakwah. Menyebabkan dengan kita istiqamah dalam dakwah, Allah Ta'ala akan bagi hidayah terhadap usaha. Allah Ta'ala akan jadikan kita ni asbab hidayah. Sebab tu kita kena doa hari-hari. Doa apa? Allahumma hdina wahdinna sajami'a. Allahumma hdina wahdinna sajami'a. Ya Allah, berilah hidayah untuk diri kami. Berilah hidayah kepada kami dan juga bagi hidayah dengan sebab kami. Wahdinna sajami'a. Ada Allahumma hdina wahdibina. Allahumma hdina wahdibina wahdinna sajami'a. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami. Berilah hidayah dengan sebab kami. Dan juga bagi hidayah kepada semua manusia. Wahdibina. Bagilah hidayah dengan sebab kami. Kita kena doa. Setiap hari kita kena doa. Supaya apa? Allah Ta'ala dia jadikan kita ni asbab hidayah. Tapi nak jadi asbab hidayah, kena ada sifat sabar. Sabar tu satu perkara yang penting dalam dakwah. Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Maka bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi, yakni yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati. Minar rusul, daripada kalangan rasul-rasul yang terdahulu daripadamu. Wala tasta'jil lahum. Dan Allah Ta'ala perintah lagi dalam melaksanakan dalam melaksanakan dakwah, wala tasta'jil lahum, janganlah kamu minta disegerakan azab untuk mereka. Janganlah kamu doakan keburukan kepada orang yang menentang kamu. Sebab tu dalam dakwah kita kena doa hidayat. Dalam kita dakwahkan manusia, kita kena doa hidayat. Jangan kita doa keburukan. Jangan kita doa kecelakaan untuk orang yang kita dakwah. Kita dakwah orang tu maki kita, orang tu tak nak terima dakwah kita. Maka kita, apa yang kita kena buat, kita kena doa hidayah untuk dia. Doa supaya Allah Ta'ala bagi hidayat untuk dia. Jangan kita doa celaka untuk dia. Jangan kita doa celaka untuk dia.
Maka kata dia, wala tasta'jil lahum, janganlah kamu minta azab disegerakan untuk mereka disebabkan mereka tentang dakwah kamu. Jadi dakwah perlu ada sabar. Maka bersabarlah dengan kesabaran yang fasbir sabran jamila dalam surah Al-Ma'arij. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Maka fasbir sabran jamila, maka bersabarlah olehmu dengan kesabaran yang sebaik-baiknya. Maknanya bersabar dengan sehabis-habis sabar. Mana sabar ni sebenarnya dia tidak ada had. Sabar ni dia tidak ada. Maknanya dia kena sabar. Sabar. Dengan sabar tadi Allah Ta'ala bagi ganjaran. Innahum yarawnahu ba'ida. Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh daripada berlaku. Orang yang menentang dakwah, maksudnya mereka menganggap azab itu lambat lagi. Wa narahu qariba, sedangkan kamu memandangnya dekat, tetap akan berlaku. Maknanya bila mana tak terima agama, azab akan datang. Tetapi jangan kita meminta azab tersebut disegerakan. Allah Ta'ala dah tetapkan dah, bila dah azab itu berlaku, maka jangan kita minta segerakan. Sebab apa? Sebab apa? Supaya apa? Supaya kita sentiasa ada usaha, ada peluang untuk dakwah mereka. Ada peluang untuk dakwah mereka. Jadi, bila dalam kita nak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, kesimpulannya antara perkara penting dalam adab berdakwah adalah kena ada sabar. Kena ada sabar. Sebab tu dalam dakwah dia disebut ada 4 perkara penting dalam nak melaksanakan dakwah. Pertama, kena ada fikir. Ini bagaimana orang yang didakwah tadi Allah Ta'ala bagi hidayat. Bagaimana orang yang dijumpai tadi Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia. Zikir ialah bila mana kita nak buat dakwah, kita kena ada hubungan dengan Allah. Bila kita nak buat dakwah, kita kena ada hubungan dengan Allah. Kalau kita tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, bagaimana dakwah kita Allah Ta'ala akan jadikan kita ni asbab hidayah. Dan syukur, kita kena sifat syukur kerana Allah Ta'ala pilih kita untuk melaksanakan dakwah. Dakwah ilallah. Kena ada syukur. Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang yang menjadi asbab hidayah. Dan juga Allah Ta'ala pilih kita menjadi da'i Allah Ta'ala. Dan juga sabar dalam kita melaksanakan dakwah ilallah, perlu ada sifat sabar. Ini perkara penting dalam dakwah. Itu tentang dakwah, sabar dalam medan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian seterusnya ialah sabar di medan peperangan dan menentang kufar. Kerana di medan peperangan menentang orang kafir pun, maka perlu ada sifat sabar. Bukan kita boleh buat ikut hentak. Boleh terus dengan orang kata apa? Membabi butu. Tak. Mesti kena ada sabar juga dalam medan peperangan. Medan jihad adalah tempat yang dijangka berlakunya kematian dan mendatangkan bahaya. Medan jihad adalah tempat yang dijangka boleh berlakunya kematian. Memang perang. Memang akan ada berlakunya kematian. Dan memang akan berlakunya macam-macam bahaya dalam perang. Pasti. Oleh itu, ianya dibenci oleh jiwa. Jiwa tak suka kan. Jiwa tak suka kematian. Jiwa tak suka bahaya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan ke atas kamu berperang, sedang peperangan itu adalah perkara yang kamu benci. Sebenarnya peperangan ini tidak disukai. Kerana itulah menjadi kewajipan kepada orang-orang mukmin yang difardukan untuk berhadapan dengan musuh Allah Ta'ala di medan jihad, supaya terlebih dahulu membekalkan diri dengan senjata sabar. Mesti kena ada sabar.
Nak perang pun kena ada sabar. Sebab apa? Nak melalui perkara yang tak disukai. Nak melalui perkara yang tak disukai. Maka kena ada sabar. Sebab apa? Bila perang pada zaman Nabi SAW, bila diperintahkan untuk perang, maka wajib. Orang yang tak ada uzur wajib kena pergi medan perang. Maka kalau orang yang tak pergi perang tu, dia telah melanggar kewajipan. Jadi nak pergi ke medan perang pun kena ada sifat sabar. Bahkan da'i tidaklah menjadi orang yang lebih sabar dan lebih tahan untuk menanggung segala kesusahan daripada musuh-musuh. Sambungan daripada dakwah tadi. Maknanya bila nak berhadapan dengan musuh pun kena ada sifat sabar. Dia kena ada lebih tahan lagi untuk menanggung segala kesusahan yang berlaku dalam peperangan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Ali Imran ayat yang ke-200. Allah Ta'ala tutup surah Ali Imran dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dan wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kamu. Lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Kena lebih lagi, lebih kuat lagi dalam bersabaran, bersabar tadi. Bila mana dia berada di medan peperangan. Warabitu, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan. Wattaqullah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi Allah Ta'ala perintahkan, dan nak menghadapi musuh pun kena sabar. Kena sabar. Sesungguhnya Allah Ta'ala hubungkan antara jihad dan sabar dalam firman. Mana ada hubungan, ada kaitan antara jihad dengan sabar ni, dia ada kaitan. Sebagian Allah Ta'ala sebut summa jahadu wa sabaru, summa jahadu wa sabaru. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Maksudnya dalam jihad kena ada sabar. Allah Ta'ala jadikan kesabaran sebagai prasyarat untuk mengalahkan dan menundukkan musuh. Nak kalahkan musuh, nak tundukkan musuh, sabar adalah sebagai satu syarat yang mesti kena ada oleh orang yang berperang. Bagaimana dalam surah Al-Anfal? Iyyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika ada antara kamu 20 orang yang sabar, 20 orang sahaja, maka dia akan dapat kalahkan 200 orang. 20 orang dia boleh kalahkan 200 orang. 1 lawan 10. Dengan apa? Bila mana 20 orang ni orang yang sabar. Orang yang ada sabar. Maka boleh dia mampu untuk kalahkan 200 orang. Kemudian Allah Ta'ala ringankan dengan firman-Nya, fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Maka jika ada 100 orang yang sabar, maka akan dapat kalahkan 200 orang. Maknanya sabar yang pertama tu dia lebih keras lah. Maknanya dia punya kesabaran tu lebih tinggi. Nak kalahkan 1 lawan 10. Tapi yang ni 1 lawan 2. Maknanya dia diringankan. Allah juga telah mengaitkan pertolongan dan bantuannya yang berupa malaikat dari langit yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang sabar ketika berlaku pertempuran dengan musuh. Allah Ta'ala kaitkan bantuan Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala berfirman melalui lisan orang yang berkata, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Bahkan jika kamu bersabar dan bersiap sedia
dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, nescaya Allah Ta'ala akan tolong dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Allah Ta'ala nak datangkan bantuan pun perlu ada. Allah Ta'ala kaitkan juga syaratnya adalah sabar. Intas biru watat taku. Intas biru watat taku. Sabar, takwa dan barulah akan datangnya bantuan Allah Ta'ala. Allah juga telah menjadikan kesabaran wali-walinya yang mukminin sebagai syarat untuk menggagalkan perancangan orang-orang kafir, dan mereka tidak akan dapat mendatangkan kemudaratan kepada walinya. Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Orang wali ni maksudnya orang yang Allah Ta'ala, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, orang yang dipelihara, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intas biru, dan jika kamu bersabar dan juga bertakwa. Mana sabar dan takwa di sini Allah Ta'ala juga syaratkan sabar kepada orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Bila sabar, takwa, maka satu perancangan jahat pun tak akan mampu memudaratkan. Tak akan dah siapa pun boleh mudaratkan. Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang mereka kerjakan dengan mendalam. Allah Ta'ala maha mengetahui dengan mendalam. Jika sebaliknya, jadi orang-orang mukmin, orang-orang mukmin ni tidak ada sabar, maka sesungguhnya kegagalan akan berpihak kepada mereka. Maka kalau tak ada sabar, maka akan gagal. Gagal itu akan datang. Bila mana tak ada sabar, Allah Ta'ala serahkan urusan kepada mereka. Bila mana sabar tu hilang daripada diri mereka. Oleh kerana itu, jangan kita hilang sabar. Dalam kita, apa jua keadaan yang kita alami, jangan kita hilang kesabaran. Bila hilang kesabaran kita, tidak akan ada bantuan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sentiasa teguh, kita sabar, maka Allah Ta'ala akan sama-sama dengan kita. Allah Ta'ala akan bantu. Lebih-lebih lagi apabila terdapat faktor-faktor lain yang mengundang kegagalan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kamu memerangi pihak musuh, fasbutu, maka teguhkanlah hati kamu. Wazkurullaha katsira, dan hendaklah kamu mengingati Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, supaya mudah-mudahan kamu akan berjaya. Wa ati'ullaha wa rasulahu, dan hendaklah kamu mentaati Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kamu berbantah-bantah. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, maka jika kamu berbantah-bantah, maka ia akan menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Ini taat Allah dan Rasul, janganlah kamu berbantah-bantah dalam perkara-perkara ketaatan. Janganlah kamu saling bertelagah, menyebabkan bila Allah Ta'ala akan hilangkan kegentaran pada pihakmu. Maksudnya musuh tak akan gentar. Menyebabkan kamu akan jadi gentar, akan hilang kamu punya kekuatan. Hilang kekuatan. Wa tadhhaba rihukum wasbiru, dan hendaklah kamu bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Alangkah banyaknya kamu membaca dalam Al-Quran firman-Nya, wallahu yuhibbus sabirin, Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ini nak beritahu, sabar ni bukan satu perkara yang remeh. Bahkan sabar inilah perkara yang penting yang kita kena bawa dalam diri kita. Dengan adanya sabar, Allah Ta'ala akan bagi kekuatan pada kita. Allah Ta'ala akan bagi
keteguhan hati. Allah Ta'ala akan bagi kemenangan pada kita. Tapi apabila kamu tak sabar, maka akan menyebabkan pecahan, akan menyebabkan kekalahan. Maka kamu akan gagal dan terus gagal. Bila mana sabar tidak bersama-sama dengan kamu. Sabar tak bersama dengan kita, habis lagi. Allah Ta'ala juga jelaskan bahawa sifat pengikut para Rasul ialah sentiasa bersabar menghadapi segala yang menimpa mereka di medan pertempuran. Orang yang ikut Rasul, maka mereka ni adalah orang yang sentiasa sabar. Apa sahaja yang menimpa mereka, mereka sabar. Hatta dalam medan pertempuran, mereka mati dibunuh pun dalam keadaan sabar. Ataupun mereka luka parah pun mereka masih lagi sabar. Mereka tak putus asa. Mereka tak rasa itu adalah satu benda yang menyusahkan mereka. Mereka akan rasa bila adanya kesabaran dalam hati mereka, Allah Ta'ala akan bagi mereka keteguhan dalam iman mereka. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ, berapa ramai nabi yang berperang bersama-sama dengan mereka, sejumlah besar daripada pengikut. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana menimpa mereka di jalan Allah. وَمَا ضَعُفُوا, dan mereka tidak merasa, mereka tidak menjadi lesu. وَمَا اسْتَكَانُوا, dan mereka juga tidak menyerah. Mereka masih lagi ada sabar dalam hati mereka. Mereka masih lagi ada sabar dalam hati mereka. Mereka tidak akan rasa lemah apabila mereka ditimpa kecelakaan. Mereka tetap teguh atas iman mereka. Mereka tetap teguh dalam perkara-perkara kebaikan. Memastikan mereka takkan menyerah, takkan menyerah kalah. Tidak akan menyerah kalah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala sebut. Maknanya kat sini, orang yang ikut Nabi-Nabi ni, dia mesti kena ada sifat. Sifat pengikut para Nabi adalah sentiasa ada sabar dalam hati mereka. Mereka ni boleh jadi pengikut setia Nabi. Tapi kalau dalam hati tak ada sifat sabar, berlaku sedikit kecelakaan, mereka akan salahkan Nabi. Salahkan. Macam mana orang munafik. Dia akan salahkan. Kata kalau tak ikut pergi, kalau tak ikut pergi perang, takkan jadi macam ni. Mana nak begitu, dia salahkan Nabi. Ini orang yang munafik. Jadi kita kena jadi orang yang sentiasa berada di mendukung, yang sentiasa beriman kepada Rasul, orang yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan muliakan segala kerja-kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk saya dan hadirin-hadirat sekalian dapat kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita, dan dapat kita mensampaikan kurangnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. InsyaAllah, tabarakallah, alhamdulillah. Ustaz, nak buka soalan ke? Slow je. Boleh, Ustaz? Boleh. Ustaz bagi laluan buka soalan. Silakan. Jemaah, sekiranya ada sebarang persoalan, silakan. Jemaah bersabar tak hari ni? InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ada minat. Ya, sila. Ustaz, masih dikira sabar ataupun tak valid sabar kalau kita ada rasa berkira-kira dan macam tak puas hati dan terungkit kadang-kadang? Kalau dia sabar, maka dia takkan
takkan terkeluar lah semua benda-benda tu. Maknanya kadang-kadang maknanya kita ni kita masih lagi orang kata kita masih lagi ada kekurangan dalam nak mengukuhkan kesabaran tu lah. Orang yang kalau orang tu dia betul-betul sabar, dia takkan terkeluar sedikit pun. Maknanya dia takkan terungkit sedikit pun apa-apa kebaikan yang dia buat. Wallahu ta'ala. Ada lagi jemaah? Sila. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Contoh kalau kita dah terungkit kan, dah terkeluar perkataan tu. Lepas tu kita ingat balik kan, kita istighfar balik. Agak-agak dapat balik pahala tu ke tidak Ustaz? Wallahu. Cari pahala lain Kak Mas. Terima Ada lagi kasih. Kak Mas? Terima kasih Ustaz. Salam. Ustaz, kebetulan sambung daripada soalan Mas tadi tu. Selepas dia mengungkit, lepas tu kita ingatkan dia jangan mengungkit nanti pahala tinggal kosong. Lepas tu dia istighfar. Boleh Ustaz? Maknanya dia istighfar balik banyak-banyak. Istighfar. Terlepas pandang. Wallahu alam lah. Muhammad ada dia pahala tu masih ada ataupun dia terhilang tu wallahu alam. Kalau dia mengungkit, ada mengungkit. Habislah, pahala kosong. Sebab tu kata bila kita mengungkit satu benda sama ada secara sedar ataupun tak sedar. Bila tak sedar maksudnya dia punya sabar dia tu dah hilang lah. Sabar tu dah hilang, maka bila dia mengungkit je kebaikan yang dia buat tu memang habis. Kebaikan dia tu dia seperti mana berdebu-debu berterbangan. Sebab tu bila kita nak mengeluarkan sesuatu perkataan. Sebab tu satunya itu memang penting lah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Kalau misal kata dia mengungkit tu Ustaz sebagai nak memberi peringatan lah pada seorang tu lah. Cakap macam tu biar dia sadar, biar dia ingatkan atas jasa-jasa semua suruh dia berubah dan apa semua tu. Itu dah kira dosa juga ke Ustaz? Macam kita cakap biar dia sadar apa yang macam kita dah bagi, kita apa, biar dia ingat, biar dia berterima kasih lah maknanya macam tu. Itu macam mana tu Ustaz? Itu saya kata tadi. Allah maknanya setiap kebaikan yang kita buat, kita nakkan pahala. Tapi kalau kita mengungkit, seolah-olah kita menghilangkan pahala. Kalau dia tak, sebab apa? Kalau kita buat sesuatu benda, sebabkan kita nak balasan, maka wallahu a'lam, maknanya keikhlasan tu kurang. Maknanya wallahu a'lam. Maknanya kalau tak ada keikhlasan tu lah. Sebab apa? Bila kita mengungkit, seolah kita tak reba dengan apa yang kita bagi. Kalau kita tak reba dengan apa, jadi seolah-olah apa yang kita bagi tak, kita sendiri tak menghargai apa yang kita bagi. Maknanya hilanglah dia punya pahala tu. Sebab tu nak kita nak cakap tu pun sebenarnya kita kena berfikir dulu. Adakah kita cakap benda ni menyebabkan hilang kita punya pahala ataupun tidak. Jadi seelok-eloknya jangan kita mengungkit. Cuma kita memperingatkan tentang apa, jangan kita cakap kita dah bagi macam-macam. Maknanya kita memperingatkan yang dia ni dah
diberi macam-macam benda supaya dia buat macam ni. Jangan kita kata dah bagi dah macam-macam macam ni. Kita benda tu bila kita cakap macam tu seolah kita mengungkit. Macam eloknya kita guna kaedah yang lain yang tak kita tidak menunjukkan mengungkit. Kerana kalau kita cakap kita bagi, kita dah apa semua, seolah kita mengungkit. Mengungkit tu yang menunjukkan hilangnya pahala kebaikan yang kita buat. Wallahu a'lam. Okay, Mawa. Okey, Boleh. terima kasih Yang Ustaz. dapat kita. Boleh. Masya Allah. Boleh. Barakallah. Ada lagi sebelum Ustaz nak pergi ke surau, Ustaz? Masjid? Silap. Baik, ada lagi jemaah? Okey. Kalau tak ada, kita tutuplah Ustaz ya. Baik, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sabar ni bukan mudah kan Ustaz. Bila kita perlukan sabar tu, kadang-kadang sabar tu tak tahu pergi mana. Tapi antara syarat beriman kita, salah satunya adalah sabarlah. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi maksiat, larangan, menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi ujian. Seperti yang Ustaz cakap tadi, sabar berserta dengan takwa, Masya Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dikasihi, dicintai oleh Allah lah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita pada petang ini. Jangan lupa, kita ada forum Ambang Ramadan pada pukul 8.30 malam ini dengan tajuk yang sangat menarik, Hamba Allah versus Hamba Ramadan, bersama dengan 3 panel, 3 asatizah kita. Panel yang pertama Al-Fadil Ustaz Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Panel kedua Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari, dan kita punya moderator bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam. Jadi jumpa nanti pada pukul 8.30 malam insya-Allah. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya kuliah petang ini ada sebarang kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemah itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebelum saya menutup majlis, menyerahkan kepada Ustaz untuk baca tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya ingin mengucapkan Ramadan Karim kepada Ustaz dan juga jemaah. Baik, silakan Ustaz dengan tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.